سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فانطلع بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abu Hurairah ayun hal Bukhari anhu man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Rasulullah. Alhamdulillah. Pertama-tamanya dan buat selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini dan ketika ini kita masih diberi kekayaan, masih diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita hari ini, yang mana kita menghadapi puasa Ramadan 1441 Hijrah dalam pandangan kasih sayang Allah Ta'ala. Dan Allah dalam suasana kita hari ini menerima tentuan daripada Allah SWT, iaitu COVID-19 dalam suasana kita menghadapi Ramadan 1440 Hijrah. Apa yang disarankan pada kita ialah sebagaimana yang telah disarankan oleh amri kita kena jegong nang rumah. Maknanya kita puasa hari ini duduk dekat rumah lah tuan-tuan. Saudara dan jemaah yang dirahmati oleh Allah, pendengar dirahmati oleh Allah Ta'ala, hidup kita ini hari suasana puasa kita berbeza pada tahun-tahun yang sudah. Tahun ni kalau istilah kata sembahyang tarawih kat rumah, maknanya dari segi urusan kita semua dengan ahli keluarga masing-masing. Dan beruntunglah mana ahli keluarga semuanya menjadi tanggungjawab sama-sama menaikkan sembahyang tarawih, terutamanya ketua keluarga, bapa dia dapat pangkat imam. Ya tak? Syukur kita kepada Allah SWT. Jadi alhamdulillah dalam suasana hal yang demikian, kita jadikan sifat diri kita orang yang sentiasa taat perintah Allah Ta'ala dan juga ulil amri, yang mana kita ni dalam suasana menghadapi suasana dalam stay di rumah, duduk di rumah, dan kita kena PKP yang disebut pergerakan pengawalan pergerakan PKP kita ni, maknanya perintah kawalan pergerakan kita daripada menularnya COVID-19. Jadi alhamdulillah dalam diam kita perjalanan menjalani ibadah puasa, kita dah hampir pertengahan Ramadan, iaitu 17 Ramadan kita, yang mana kita ini dalam Al-Quran menyatakan pada kita bahawa sesungguhnya peristiwa yang berlaku dalam Ramadan iaitu nuzul Quran, di mana Allah SWT menyatakan pada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Allah menyatakan pada kita bahawasanya pada bulan Ramadan telah diturunkan kitab suci Al-Quran. Jadi untuk apa tuan-tuan? Bahawa sesungguhnya apa yang disebutkan pada kita adalah Allah nak menyatakan pada kita hudal linnas, iaitu sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran yang kita baca hari-hari, yang kita tadaruskan, yang kita khatamkan bacaannya, bukan cukup dengan hanya sekadar khatam saja. Sesungguhnya Al-Quran itu memberi pengajaran kepada kita untuk memberi petunjuk kepada manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, iaitu memberi keterangan-keterangan, jadi penjelasan dari petunjuk, dan juga memisahkan antara perkara yang hak
dengan yang batil. Inilah tujuan Al-Quran Karim diturunkan kepada kita. Jadi peristiwa agung dalam peristiwa yang istimewa sejarah umat Islam, pada malam diturunkan Al-Quran, itu nuzul Al-Quran, berlaku pada 24 Ramadan. Ia juga disebut oleh Allah Ta'ala dalam yang disebut malam yang diberkati, Lailatul Mubarakah. Kerana Allah SWT berfirman dalam surah Ad-Duhan ayat yang ketiga, yang maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat. Dan jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah. Allah menyatakan di malam keberkatan, iaitu malam Ramadan. Bahkan dalam suratul Qad ayat yang pertama, Allah menjelaskan juga yang maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maka sesungguhnya apa yang Allah nak jelaskan pada kita ialah malam keberkatan yang dinyatakan oleh Allah SWT surat Tuhan adalah amalan yang penuh dengan kebaikan dan rahmat daripada Allah SWT. Telah memilih tarikh turunnya Al-Qalam buat pemimpin umat sejagat, iaitu Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan kemuliaan, untuk berlaku pada hari yang mulia, iaitu malam Qadar itu sendiri. Maknanya dalam kata kita ni tuan-tuan, apakah amalan untuk kita laksanakan dalam melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Kita hanya bukan sekadar puasa, menahan lapar dan dahaga, apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita ini melihat tentang kemuliaannya Al-Quran, mukjizat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam arti kata, ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa sesungguhnya nuzul Quran itu turun atau berpindah dari atas ke bawah ataupun turun dari tempat yang tinggi. Al-Quran pula bermaksud bacaan ataupun himpunan, kerana Al-Quran itu untuk dibaca oleh manusia dan di dalamnya terhimpun ayat-ayat yang menjelaskan berbagai-bagai perkara yang meliputi soal tauhid, soal ibadah, soal jenayat, soal muamalat, sains, teknologi dan sebagainya. Inilah antara kemuliaan Al-Quran. Jadi dalam arti kata kita ni sebagai orang Islam amat beruntung bahawa sesungguhnya Allah jelaskan apakah diri kita ini sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan sebab Al-Quranul Karim. Sebab itulah dalam arti kata kita ini sebagai hamba-Nya, sebagai hamba Allah, syukur dengan Allah SWT, yang mana kita ni dapat menjalani ibadah puasa 1441 Hijrah dalam suasana Allah turunkan musibah COVID-19 ini. Di samping itu juga kita ni sebagai hamba Allah untuk sentiasa mensyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita ini. Jadi kita ni tuan-tuan dah berada dalam suasana bulan keberkatan, bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita melepaskan peluang tersebut, kerana sesungguhnya amat rugilah bila mana kita ini sebagai hamba Allah yang Allah beri peluang kepada kita dapat melakukan amal ibadah Ramadan, tapi Ramadan itu berlalu begitu saja. Apatah lagi Al-Quran itu diturunkan di bulan yang barakah. Kerana sesungguhnya dalam hadis menyatakan pada kita, riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban daripada Abu Hurairah radhiyallahu menyatakan, Atani Jibril alaihi salatu wassalam faqala, ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfir lahu fa'ab'adullah faqultu amin. Wa man aradaka Allah wa man aradaka walidayhi aw ahadihima fadakhalanna fa'ab'adahullah faqultu amin. Ini antara hadis menyatakan pada kita yang artinya bahawa sesungguhnya
Bila mana Ramadan datang, kita ni meninggalkan begitu saja, tidak ada amalan yang kita laksanakan. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah menyatakan, malaikat Jibril telah mendatangi saya berkata, "Hai Muhammad." Mana malaikat Jibril datang bertemu dengan Muhammad Rasulullah SAW. Apa yang diberitahu oleh Jibril kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah, barang siapa yang umurnya sampai pada Ramadan tetapi belum mendapat ampunan, maka Allah akan jauh daripadanya. Ini tuan-tuan, maknanya kita ni kesempatan diberi oleh Allah Ta'ala Ramadan dalam bulan keberkatan nuzul Al-Quran ini, bila mana Jibril AS menyatakan kepada Muhammad, barang siapa yang umurnya, mana tiba pada bulan Ramadan, belum mendapat keampunan, dia tidak mohon keampunan kepada Allah, tidak melakukan amal ibadah kepada Allah, tidak merebut peluang untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, maka malaikat Jibril menyatakan, maka sesungguhnya Allah akan jauh daripadanya. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan oleh Jibril, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fakultu amin." Dan malaikat Jibril seterusnya menjelaskan, barang siapa yang semasa hidupnya kedua orang tua ataupun salah seorang daripada antara masih hidup yang tidak menghubunginya, Allahu Akbar. Jadi satu tanggungjawab yang kedua ini, bila bulan Ramadan tiba, menjadi keutamaan pada kita, amalan yang menjadi keutamaan pada kita adalah, apatah lagi kita tiba bulan nuzul Al-Quran ini, kita ada kedua ibu bapa, bahkan salah seorang dari mereka yang masih hidup, dan hidupnya itu hidup masih tidak lagi menghubungi, mana kita ni sebagai anak tidak menghubungi akan kedua ibu bapa, tidak menunaikan hak kita kepada mereka, maka ia masuk neraka dan Allah jauhkan daripadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fakultu amin." Sebab itu tuan-tuan, menjadi tanggungjawab kita ini adalah perkara, adalah menjadi kewajipan pada diri kita sebagai hamba-Nya, supaya kita ini antara menjadi keutamaan amalan bukan hanya sekadar puasa saja bulan Ramadan, bukan hanya kita baca Quran saja menjadi keutamaan pada kita. Apa yang disebut oleh Nabi, disebutkan oleh Jibril salam bertemu pada Nabi, barang siapa semasa hidupnya kedua orang tuanya ataupun salah seorang daripada masih hidup dan tidak menghubungi, maka sesungguhnya itulah satu perkara yang amat malam bagi seorang hamba itu, maka sesungguhnya ia dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam neraka Allah Ta'ala dan dijauhkan daripada Allah SWT. Wa na'udzubillah. Jadi kita berusahalah, di samping kita hari ini tuan-tuan, maknanya kita ni hari ini nak jumpa, kalau mak ayah kita ni berada dalam satu daerah, alhamdulillah masih boleh kita bertemu kan. Tapi bila mana kita merentasi sempadan ataupun daerah, tak boleh, maknanya kita tak menjadi satu kesalahan lah. Pasal apa? Halangan yang telah diberitahu oleh pihak ulil amri, supaya kita ni jangan hari raya jangan melepasi sempadan. Jadi insyaAllah tuan-tuan yang dimuliakan ya Allah SWT, sedang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan hidup kita ini, maka sekurang-kurangnya kita ni tak dapat jumpa mak ayah kita, kita tak dapat berhubungan dengan mak ayah kita. Hari ini dunia canggih, kita ada yang set, umpamanya macam ni tuan-tuan, kita ada yang set ini, kita boleh melihat kedua ibu bapa kita melalui telefon ataupun kita buat video call, video WhatsApp kita kan. Jadi inilah antara ketanggihan kita. Makna dalam erti kata kita tidak terlepas tanggungjawab kita ni kepada ibu bapa kita. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT, sempena Al-Quran ini, jadikanlah sifat diri kita ni orang yang meraih kasih sayang Allah SWT. Karena sesungguhnya jadi sifat orang kita
rindukan kepada kerinduan kita dengan Ramadan, kerana kita dah sampai kepada pertengahan ini, kita akan jumpa kepada penghujung. Jadi untuk akhirnya lah, kerana sahabat Rasulullah SAW daripada Abbas radhiyallahu anhu mendengar akan sabdaan Nabi Muhammad SAW. Apa yang disebutkan? Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law ta'lamu ummati ma min Ramadan latamannaw an takuna sa'atu kullaha Ramadan li'anna al-khamsata fihi muhtami'atun wa ta'ata maqbulatun wa da'awati mustajabatun wa zunuba maghfiratun wal jannata mustaqatun lahum. Apa yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau sekiranya umatku mengetahui apa-apa kebaikan di dalam bulan Ramadan, nescaya mereka menginginkan agar seluruh bulan dan tahun itu menjadi Ramadan. Wah, ini tuan-tuan, apa yang disebabkan oleh Ibn Abbas, Nabi misalnya menyatakan, sekiranya umatku mengetahui kelebihan ataupun kebaikan-kebaikan dalam Ramadan ini, nescaya mereka menginginkan seluruh bulan itu jadi bulan Ramadan. Ini begitu bersangatan amalan sangat mulia di bulan Ramadan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana semua kebaikan berkumpul di bulan Ramadan. Bayangkan tuan-tuan, bulan Ramadan bulan kemuliaan, bulan ibadah, bulan yang Allah beri maghfirah, Allah beri segala apa yang kita hajatkan. Kerana apa? Tidak ada amalan lain melainkan puasa inilah menjadi keutamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan Ramadan ketaatan dapat diterima, semua doa dikabulkan, semua dosa diampunkan, surga rindu kepada mereka. Inilah antara yang Nabi SAW sebutkan yang didengar oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Maka pada kita ni sebagai hamba Allah yang diberi kasih sayang oleh Allah dapat melakukan ibadah puasa, walaupun dalam suasana kita ni PKP tuan-tuan, perintah pergerakan kawalan pergerakan, maka kita ni dalam erti kata suasana ini kita dapat lebih tawajuh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan dengan kesempatan Ramadan yang ada ini kita gunakan sebaik mungkin tuan-tuan. Kerana apa? Kita belum pasti kita akan bertemu, Ramadan akan datang. Apa yang kita harapkan, jadikanlah Ramadan, nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran itu menjadikan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, supaya ketaatan itu dapat diterima oleh Allah Ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah, kerana sesungguhnya bulan inilah bulan Ramadan, dengan nuzul Al-Quran, doa-doa kita diterima. Bahkan bukan itu saja, dosa-dosa kita minta kepada Allah SWT, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Bahkan bukan itu saja, kerinduan surga itu menanti kehadiran kita nanti. Itulah antara kemuliaan Ramadan dan nuzul Al-Quran. Jadi mudah-mudahan jangan ketinggalanlah kita ini. Paling kurang pun dalam erti kata kita ni Ramadan, jadikan mohon keampunan kepada Allah. Kita minta kepada Allah, mohon kepada Allah yang sentiasa kita baca kan. Selepas kita tarawih, selepas kita sembahyang waktu, sembahyang sunat, kita minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita seorang, kalau kita ramai tuan-tuan, Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dengan kehadiran Ramadan ini menjadikan sifat diri kita, kita meraih kasih sayang Allah Ta'ala, kita tawajuh dengan Allah SWT. Jadi sekadar dulu yang termampu yang dapat kita kongsikan pada sidang pendengar yang berhormati oleh Allah SWT. Akhir kalam yang mulia,
Mohon ampun, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.